Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam Ustaz Ahmad, pengurusi yang kuasa masjid, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 18 Muharram 1442 sekali lagi kita dapat meneruskan pengajian kita dalam siri-siri mengkaji sirah Nabi. Dalam bahasa diguna dia panggil fiqhus sirah. Sirah tu cerita peristiwa yang berlaku, tapi kita nak ambil satu fiqh, apakah di sebalik peristiwa itu yang kita boleh belajar untuk kita jadikan garis panduan di dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Sebelum daripada itu, suka juga ana ucap tahniah kepada Masjid Muhammadi Muhammad II Telipuk ini di atas anugerah yang telah diterima sempena hijrah pada tahun ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita lebih semangat lagi untuk menceriakan masjid, selain daripada comel kawasan, comel binaan, kita ceriakan lagi dengan majlis-majlis ilmu, insya-Allah. Alhamdulillah para jemaah sekalian, ayat yang dibaca oleh Al-Fadhil Ustaz Imam kita tadi menyentuh perasaan kita. Walaupun ayat kita selalu baca, tapi kalau kita tadabbur, dia mencuit ataupun menjentik kita dengan satu perasaan yang boleh kita jadikan iktibar dalam hidup ini, iaitulah alhaakumut takatsur. Allah sebut alhaakumut takatsur, melekakan kamu, melalaikan kamu, melarakan kamu dengan sebab at-takatsur, nak banyak harta benda. Kita duk kira nak banyakkan aset atas dunia. Hatta zurtumul maqabir. Kebanyakan ulama tafsir mengatakan hatta zurtumul maqabir, mana lara kamu, lalai kamu, leka kamu duk kejar dunia ni sehingga diusung masuk dalam lubang kubur, baru sedar sudah tamat tempoh. Itu kebanyakan ulama tafsir, hatta zurtumul maqabir, sehingga masuk kubur. Tapi menarik juga, ada sebahagian ulama kata laranya kita, diperdayakan kita ni oleh dunia, hatta zurtumul maqabir, sehingga mungkin ziarah kubur balik tak memberi kesan. Kita ini bukan sahaja ziarah kubur, kita bawa mayat masuk dalam kubur. Sambil-sambil duduk tunggu orang ke bumi mayat, hok duduk buang galik atas kubur tu, tak ada rasa apa-apa. Tidak mari perasaan rasa insaf, nak menitis air mata. Hari ini kita telah menghantar keluarga kita masuk kubur, hari ini kita hantar sahabat-sahabat kita masuk kubur, ahli-ahli masjid kita masuk kubur. Kita bila agaknya dihantar oleh orang, patutnya waktu tak lalu makan kita. Orang tegur pun tak jawab, tapi nya yoya atas kubur macam dia duduk pasar pagi tak tukar. Hatta zurtumul maqabir, mungkin ziarah kubur tak memberi kesan dalam jiwa kita. Sebab apa? Sedangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menganjurkan aktsiru zikra hadimil lazat. Nabi kata banyak kamu menyebut perkara yang meruntuhkan kelazatan.
Yang memutuskan kesukaan, apa dia? Mati. Dan Nabi SAW sendiri menganjurkan kepada kita supaya ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang pergi ziarah kubur, fa innaha tuzakkirul akhirah, kerana ziarah kubur ni mengingatkan kita akhirat, wa tuzahid fid dunya, menjadikan kita lebih zuhud terhadap dunia. Tapi di mana silap? Di mana salahnya kita hari ni pergi ziarah kubur tak rasa apa-apa, turun dalam kubur naik balik seperti tu juga. Ada seorang pendakwah, dia cuba nak menghayati suasana dalam kubur. Dia masuk dalam kubur sungguh, pakai kain kapal, usuk tak dalam kubur, tutup 20 minit. Allah, bila buka 20 minit, dia keluar daripada kubur, menangis dia, kata Masya Allah, aku duk mikir 20 minit duk dalam ni, berasa macam-macam, bagaimana waktu kita akan masuk tak keluar-keluar lagi, bagaimana dengan perasaan, bagaimana keadaan kita pada waktu itu. Boleh jadi kita ni tak padat dah pergi ziarah kubur ni, kena buat lubang masuk dalam tu, tinggal boleh semalam ya, tengok mati sungguh esok. Jangan tinggal lama remah dia. Jadi ada orang buat motivasi, kalau di Kelantan ni orang arwah Tok Selehor katanya, dia buat lubang kubur, dia masuk duduk munajat dalam tu, duduk nak suruh ingat ke mati. Anak pergi ziarah baru ni orang Koci dah gitu. Dia kata kenapa Koci kita nak terang masuk biar ingat ke mati. Dia kata tak dia dah. Dia kata hok masuk dalam tu bukan hok ingat ke mati, hok tak tahu mati. Puak isak rada masuk dalam tu, kena Koci itu. Dia kata puak ni bukannya takut hatu takut dia. Orang situ katalah, kita tak si kata. Sebab orang dadah ni pun lama-lama dia insaf insya-Allah. Nah, maknanya Allah ulang 2 kali, kalla saufa ta'lamun. Kenapa dia ulang 2 kali? Dia kata ulang yang pertama, saufa ta'lamun, mu akan tahu kelebihan dunia ni bila masuk kubur. Summa kalla, kali yang kedua saufa ta'lamun, bila dibangkit di akhirat esok, ke mana hala tuju kita. Sebab 2 je lorong di akhirat esok, syurga, neraka, na'uzubillah. Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Selamat hak ni, selepas hak ni akan masuk dalam syurga. Faqad faz, itulah manusia yang bahagia insya-Allah. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, menarik bila kita tadabbur ayat-ayat yang menyentuh tentang kehidupan. Surah Al-Hakumut Takatsur kita baca 2-3 hari sekali, kita akan dengar imam akan baca. Kalau tidak masjid ni masjid lain akan dengar. Tapi kenapa dia tidak memberi bekas, tidak memberi kesan dalam jiwa kita? Kenapa? Boleh jadi kita dengar tak dengar aja imam baca. Pasal itulah kalau nak tahu, kita duduk di pintu nanti tanya, solat maghrib tadi mudah berkaat yang berapa yang tu imam? Dia kata daripada awal imam baca surah gapo? Agak-agak berapa orang hak boleh jawab? Surah apa dibaca? Silap-silap kita tanya imam. Okey imam mak. Tu imam baca surah gapo tadi? Dah pakai jadi jelah, lepas pada Fatihah agak dah. Dia apa tak ingat juga nak ulang balik. Maknanya kita ni kena usaha cuba supaya bila kita baca Quran tu memberi taksir, memberi kesan dalam jiwa kita. Dengan cara mana? Dengan cara kita tadabbur Al-Quran. Jadi alhamdulillah sekarang ni kita ada kelas-kelas pengajian tajwid satu lagi kelas tadabbur Al-Quran, mana kita nak memahami satu-satu isi kandungan Quran itu, barulah dia mari zauq, dia panggil, baru terasa. Para ulama kita rahimahumullah, dia buat bandingan Al-Quran ini dengan kita seperti buah tamar. Ingat tak? Buah tamar ni paling mahal kita beli di Madinah 120 ataupun 140 riyal sekilo. Beli sekilo. Comel bekas. Letak dalam beg, balik tak bau apa. Kalau beli air minyak atas, bau juga. Beli bunga sekuntum, bau kan? Bunga melor. Tapi kalau beli buah tamar, tak bau. Sama juga bila beli Quran, sangkut di rumah, kita tak akan rasa apa-apa. Bahkan kalau ada apa-apa pun Quran ada situ dia, tak ada apa-apa. Tapi bila dibuka, macam kita beli buah tamar, dibuka kotak dia, bismillah kita makan, baru terasa, oh buah tamar ni sedap.
dengan rasa manisnya, dengan rasa lemaknya, rasa sama juga dengan Quran. Bila kita buka, kita baca, kita memahami, kita menghayati, barulah kita terasa Masya Allah, Allah Ta'ala turun Al-Quran ni hudan linnas, menjadi petunjuk pada manusia. Apabila kita dapat memahami isi kandungan Al-Quran. Baiklah para muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, oleh kerana tajuk kita ibrah daripada hijratul Rasul, pada kali ini anda jumpa satu risalah yang menarik. Nama dia Ad-Durusul Mustafadatu Minal Hijratin Nabawiyah. Beberapa pengajaran iktibar daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Profesor Dr. Raghib Sarjani hafizahullah taala. Kata-kata dia pendek je, jangan bimbang tuan-tuan, saya tak bawa kitab malam ni, kita bawa risalah. Durus, ada 10 pengajaran yang dapat kita ambil dengan masa yang kita ada ni. Kalau boleh satu pengajaran 5 minit, insya-Allah cukup. Yang pentingnya pengajaran itu dihayati dan diamalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Sebelum kita pergi kepada penghayatan, anda nak ulang kaji balik supaya para jemaah jangan lupa tarikh yang bersejarah ini. Tarikh apa? Tarikh Al-Hijrah. Dulu anda ceritakan bagaimana Sayyidina Umar meletakkan tarikh umat ini bermula daripada hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum. Kalau tuan-tuan nak beli kitab sirah, Ar-Rahiqil Makhtum, kitab yang sederhana, taklah kecil sangat, tidaklah terlalu besar, orang panggil mampu baca. Kita ni kalau besar sangat, mampu tengok, dia lain pula, dia ada 2 mampu itu. Mampu beli tu mampu belakang ni, duit tak habis nak makan semua ni. Tapi mampu baca dengan mampu beli berbeza. Kita nak kitab yang kita mampu beli, mampu baca. Nama dia Ar-Rahiq Al-Makhtum. Semua kedai ada. Ada kuliah sini, alhamdulillah. Kena mari belakang. Dalam kitab ni kata Nabi SAW keluar daripada rumah dia pada malam 27 Safar. Malam 27 Safar tahun 14 kenabian, atau lebih senang kita kata tahun pertama hijrah. Itu. Kalau orang tanya kita, tahun pertama hijrah, apakah peristiwa yang paling besar berlaku? Hijrah. Boleh jawab dah tu dah? Kadang-kadang pening juga kita, tahun pertama hijrah ni apa dia peristiwa berlaku? Macam ustaz tak sebut ya, duk sebut tahun yang kedua dengan zakat, dengan perang Badarnya, dengan tukar kiblat. Tahun pertama macam tahun pertama nama dia hijrah, permulaan tarikh hijrah. Bersamaan dengan 12 ataupun 13 September tahun 622. Ingat, kalau orang tanya bermula hijrah bila? 622. Orang nak beli kereta esok pergi beli nombor ni. Baik, pok kita ni suka benar tak? Dia pergi beli kereta nombor 666 4 kali ni. Kata nombor berapa tu? Ayat Quran. Kata awak pernah ke tidak ambil Quran? Bila? Berapa nombor bilangan ayat? Dia kata tak lagi. Quran duduk depan mata kita. Al-Fatihah 7 ayat. Capur dengan Baqarah berapa? 200 berapa? Capur-capur tak akan keluar. 666 tidak ada. Gitu kan nombor kereta lain. Ambil 622 tahun hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebut oleh para ulama sirah. Nabi pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dia keluar daripada rumah Abu Bakar pergi ke Gua Sur pada malam tu juga. 3 malam di Gua Sur, maka pada awal Rabiul Awal. Ada tuan-tuan. Awal Rabiul Awal Nabi kita keluar daripada Mekah menuju ke Al-Madinah An-Nabawiyah ataupun Madinah Al-Munawwarah. Bersama dengan 16 September. 16 September mudah ingat. Sebab apa mudah ingat? Pasal cuti. Tu jadi dia cuti mudah ingat dah. Kita nak buat lagu mana nak suruh mudah ingat ni? Tulis 16 September hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Mekah, hijrah. Comel juga tarikh tu. Ni tak penat kita ni. Kalau nak kahwin anak ke, hari raya Cina, hari raya India, hari Kristian, pasal hari cuti. Hak tak tahu benarnya, nyo kenduri juga pada hari Ashura baru ni. Allah Akbar. Penat kita nak jawab, tuan-tuan. Ustaz,
Saya ada kenduri keluarga ni, nak puasa ke tidak? Kata puasa, pergi kenduri. Dia kata rugi lagu tu. Nah, tak rugi. Bawa selalu tapuai dalam poket tu. Siapa-siapa mari, assalamualaikum, saya puasa. Bekah ada ni. Baru untung. Tuan rumah pun suka. Anak kata bawa tapuai boleh lah. Tapi jangan bawa lonjok. Bawa lonjok kan. Bawa tekak nyanyo. Tak makan orang lain. Punggah kita habis anak beranak. Baik para jemaah. Bila ke Nabi SAW sampai di Madinah Al-Munawwarah, tanda dia sampai di Quba pada hari Isnin 8 Rabiul Awal. Hari Isnin 8 Rabiul Awal, iaitulah Nabi kita nazala Quba bersamaan dengan 23 September 622 miladi. Baik para jemaah sekalian, rakaman dalam Quran tentang hijrah ada beberapa ayat, tapi ayat yang jelas tanda suratu At-Taubah ayat 40. Ini untuk pelajar-pelajar kita. Alhamdulillah setakat PKP ni anda duk perhati tengok pelajar-pelajar kita yang di masjid tulis yang online ni. Yang online ni masya-Allah tabarakallah, dia menulis hari-hari. Sampai kita kena bagi hadiah. Patutnya dah. Tulis. Apa belana belajar sungguh dia tu. Dalam surah At-Taubah ayat 40 ataupun kita ambil suratul Anfal ayat 30, dua ayat. Suratul Anfal ayat 30, surah At-Taubah ayat 40. Ada dua ayat yang Allah Taala cerita tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suratul Anfal, qala Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, ketika puak kafir buat perancangan jahat yang begitu rapi pada pandangan mereka. Untuk apa? Liyusbituk, nak tangkap Nabi, nak tangkap hidup-hidup. Itu perancangan yang pertama. Au yaqtulu, tak dapat tangkap, kita serang, mati, kita bawa mayat. Au yukhriju, ataupun nak halau Nabi kita keluar daripada Mekah. Wa yamkurun, mereka buat tipu daya perancangan. Wa yamkurullah, Allah Ta'ala ada perancangannya sendiri. Wallahu khairul makirin, perancangan yang Allah atur itulah yang terbaik. Mana dalam ayat ini jelas, tuan-tuan boleh baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum dalam bab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sebelum Nabi kita hijrah mereka telah buat satu perbincangan di parlimen Quraisy di Mekah, iaitulah keputusan muktamad 3 ni: tangkap, bunuh, halau, tapi yang paling top, keputusan yang paling tinggi, bunuh. Maknanya keputusan orang panggil nekat, mana tak ada dah. Kalau tangkap, duduk dalam penjara, nanti lama pegawai penjara pula ikut dia. Bahaya. Kalau kita halau dia keluar, lagi bahaya. Dia pergi kampung lain, dia hasut orang sana, mari serang kita pula. Maka bunuh, itu yang terbaik pada kira-kira mereka. Ayat yang At-Taubah, Allah cerita setelah Nabi berada dalam gua. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Al-ayah, panjang lagi ayat tu. Allah kata apa? Illa tansuru, mutulung dia. Faqad nasarahu Allah, Allah Ta'ala telah bantu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Iz akhrajahu alladhina kafaru, ketika orang kafir halau dia keluar daripada Mekah. Saniyasnain, 2 orang. Iz huma fil ghar, ketika mereka berada dalam gua. Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Kadang itulah Sayyidina Abu Bakar ni tak boleh dipertikaikan. Kalaulah orang kata, kalau maki sahabat ni, ada ulama kata fasik, ada yang kata, tapi Abu Bakar lah, tidak boleh.
Allah Ta'ala sebut izhuma. Tidak ada ulama tafsir lain yang mengatakan lain daripada Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar dalam gua. Maka kalau ada itu tafsir yang sangat menyeleweng. Iz yaqulu li sahibihi. Sayyidina Abu Bakar bimbang tuan-tuan. Tengok orang kafir mari duduk senyap depan pintu gua ni. Hei, dia Rasulullah. Kalau dia jenguk, nampak kita. Mana agak kalah kena kita. Kita duduk sembunyi, orang lalu lelah ke depan. Nabi kata apa? Allah kata sebut iz yaqul li sahibihi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat dia Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Mu jangan duka cita, jangan sedih Abu Bakar, jangan menggelabah, Allah bersama kita. Abu Bakar bila dengar hak ni tenang. Bila kata Allah ma'ana, habis kita. Baik para jemaah sekalian, panjang sekali hadis tu. Cerita tu panjang. Kita pergi kepada beberapa pengajaran. Pengajaran tentang peristiwa hijrah ini, kata di ulama sirah, durusan la tuhsa wa la tu'ad. Nak ambil semua memang tak mampu. Tapi kita berpegang kepada satu kaedah, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Benda yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kita akan ambil pada kali ini insya-Allah 10 sebab. Tuan-tuan tanda. Lepas ni kita nak tanya seorang-seorang. Yang pertama, di dalam perjuangan, di dalam kehidupan, di dalam kerja buat kita, mesti al-akhdhu bil asbab. Mesti kita buat perancangan strategi sebab-sebab untuk mencapai matlamat yang kita nak. Patutlah kalau orang buat apa-apa, NGO kumpulan, dia mesti ada visi dan misi. Mesti ada visi misi. Duk main visi misi tak tahu apa kita. Apa dia kah? Maka dalam perancangan yang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bazlul asbab, mengambil sebab-sebab yang boleh menyelamatkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah dia siang hari, pergi rumah Sayyidina Abu Bakar waktu orang tak ziarah orang. Sayyidina Abu Bakar tengok, pelik ni. Mari rumah kita waktu orang tak ziarah. Orang Arab ni biasa dia tak ziarah orang tengah hari. Dia kata waktu zahirah. Waktu tengah hari dia tak ziarah orang. Waktu qailulah, orang rehat. Sayyidina Rasulullah mari. Nabi kata, Abu Bakar, siapa ada ni keluarkan. Sebab ini rahsia nak cakap. Itu rahsia. Jadi kita kalau buat perancangan, pergi duduk post ke orang, rahsia kita orang tahu belaka, penuh. Hari ni, zaman kita hari ni tak ada rahsia dah. Mesyuarat tertutup. Sulit. Tak ada 3 minit keluar dah suara. Nah, kalau tak keluar hari ni pun, bila dia kelahi, masing-masing waktu ambil. Hak ni video, hak ni keluar, macam-macam cerita. Maka dalam perancangan ini Allah Ta'ala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Naklah kamu buat persiapan untuk menghadapi musuh dengan kekuatan sedaya upaya yang kamu ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah dia. Orang kafir telah buat perancangan, malam ni kita kepung rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam nak kepung? Tengok cara strategi. Supaya kabilah anak beranak Nabi tak boleh nak marah kepada pengepung. Dalam mesyuarat tadi kata, kita ambil semua kabilah, pemuda-pemuda wakil kawasan, di semua serang. Kalau orang tanya siapa dia bunuh Muhammad, ada belaka. Mu nak lawan siapa? Kabilah ni ada, kabilah semua ada. Tapi Allah Ta'ala khairul makirin. Mereka duduk, contohlah kita kata dia nak pergi rumah Nabi pukul 2 pagi. Nabi, Allah Ta'ala perintah Nabi keluar awal lagi. Pukul 12 Nabi dah keluar. Tak ada apa-apa. Dia sampai-sampai tengok tak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjanglah cerita ni. Orang kata Sayyidina Ali tidur ke apa benda ke, yang pentingnya panjang, baca lagi tak sirah. Waktu dia sampai, Nabi sudah berada dalam gua, terlepas. Penik dia kata macam ni kan. Maka bila kita ambil satu perkara itu bersebab, perancangan kita kemudian kita tawakal pada Allah Azza wa Jalla, kita nak buat satu benda,
kita istikharah, minta petunjuk dengan Allah Ta'ala, insya-Allah mana-mana perancangan yang kurang, Allah Ta'ala akan sempurnakan dia. Tengok dalam isu ni, dia mari kepuk, waktu tu Nabi keluar, tak ada kata apa. Yang kedua, waktu Nabi duduk dalam gua, tak ada siapa pun nak jenguk masuk. Pelik. Kalau kita cari orang, kita tengok semua dah. Lubang gua bukannya kecil, luas juga. Waktu anak masuk dulu, cuma kita tak boleh nak berdiri dalam gua. Duduk pun kena menyanggih itu, nak masuk. Tak ada siapa jenguk. Panjang lagi lah ceritanya. Dah, kata burung merpati mari, pokak laba itu macam lagi tak sirah. Sahih ke tak sahih, panjang cerita. Yang pentingnya dia orang tak jenguk. Kemudian Suraqah bin Malik ketika kejar Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana kaki kuda dia boleh jelus masuk dalam pasir. Suraqah gini kepala. Kawasan ni kawasan jalan, bukan kawasan pasir lembut. Pelik. Sampai kata bila dia angkat kaki kuda dia tu keluar asap. Dia kata ni ajaib ni. Test sekali lagi. Dia kejar sekali lagi. Perau masuk dalam pasir, dia pun cabut anak panah atas belakang dia ni, dia panggil azlam. Pom campak, anak panah tu menunjukkan tidak baik. Tak boleh kira ni. Kalau kita pergi juga memang tak dapat. Suraqah panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu di antara bila kita ada sebab, maka Allah Taala akan beri pertolongan. Para jemaah sekalian, kita belajar satu benda, nak buat satu benda biar ada perancangan, biar ada strategi. Setelah ada perancangan, ada strategi, kita berpindah kepada yang kedua, iaitu al-i'timadu 'ala Allah. Kita mesti tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Strategi buat. Mesyuarat putus. Istikharah dah. Apa lagi nak? Tawakal kepada Allah. Jangan kita tawakal dulu, aku ni buat mana-mana baik ikut jadilah pakai tawakal. La. Aqilha wa tawakkal. Ikat unta tu baru tawakal. Ni kita letak barang-barang atas kereta. Koci pintu dak. Bismillah, tawakal Allah. Sudah molek lah tu, tak ada lah barangnya. Ya, main tawakal. Jadi kita kena usaha dulu. Maka bila kita iktimad pada Allah, ke atas Allah Azza wa Jalla, ketika itu Allah akan beri pertolongan. Ketika Sayyidina Abu Bakar rasa tak tenang, resah dia, Nabi kata apa? Ya Abu Bakar, ma zannuka bisnain Allahu salisuhuma. Allahu akbar. Nabi kata apa? Abu Bakar, mu nak sangka apa? Apa perasaan kamu? Apa yang kamu fikir? Kita dua dalam gua ni, tak ada orang lain. Allah bersama kita. Yang ketiga, Allah. Allahumma ana. Allah bersama kita. Sayyidina Abu Bakar bila Nabi beri keyakinan begini, kalau kita kat puncak peluh, Allah ma'ana. Habis kita. Peristiwa ini telah berlaku pada Sayyidina Musa alaihissalam. Ingat Nabi Musa? Kan waktu Fir'aun kejar dia, depannya laut, belakang Fir'aun. Nak lari mana? Nak lari atas bukit, tak ada bukit dah. Naik atas pokok, tak ada pokok. Laut depan. Pengikut Nabi Musa kata, ya Musa inna lamudrakun. Musa, habis dah kita hari ni. Kena tangkap dah nu Fir'aun, jujuk mari ni. Agak-agak Nabi Musa duduk melengung, garu kepala. Lak. Nabi Musa beri jawapan yang menggoncangkan bumi. Dia kata apa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Musa kata, tak, kita tidak ditangkap. Aku ada Allah. Dia akan tunjuk jalan mana kita nak masuk. Sama ada kita berenang ataupun kita terjun dalam laut. Sudah Nabi Musa jawab, wa auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Habis. Musa pukul laut. Enggak tahu kau ambak kambing pesan ni pukul laut serah gapo. Tapi itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka kita kena letak, yang pertama ambil sebab, yang kedua tawakal. Kita hari ni jangan letak lebih tawakal dulu. Sebab kena letak tinggi. Jangan ambil sebab saja tak ada tawakal, itu masalah juga. Berapa ramai orang kecewa.
Anak dia cerdik. Genius kata orang sekarang. Buat pergi hantar tuition tempat yang paling top sekali. Hak paling mahal sekali bayar. Hari periksa sakit kepala budak ni. Ketah kosong jawab. Ada ke tidak? Berlaku. Nak kata apa? Ada setengah budak tu tak ada penipai lagi apa. Nyo tidur tak pergi periksa. Habis kita. Tahu depan pula nak masuk periksa. Pasal itulah kita bazlul asbab, kamu ni tawakal Allah Taala kena tinggi darjat. Kita hari ni nak keluar rumah. Tengok dalam berita belum keluar rumah kat masya-Allah 5 buah kereta aksiden tengah jalan. Takut kita nak jalan hari ni tuan-tuan. Nah. Pasal itulah nak turun rumah tu bismillah, tawakkalna 'ala Allah. Mari musim Covid ni, siapa hari ni ada lagi dikatakan orang ada lagi yang tak mau pergi masjid. Sebab orang ramai di masjid takut jakit. Nak jakit apa lagi dengan SOP, dengan PKP, dengan jauh jarak. Tak pernah berlaku dalam sejarah kita sejarah jauh ni. Nah, dulu kalau senggas jeka punya celek mata dia tak email. Susah gapo lagu ni. Lah ni kalau rapat jeka kena marah tak email pula kita. Ihtiyat. Berhati-hati kita dah. Ada juga atas tak mau mari. Dia kata takut. Orang ramai takut berjangkit. Masya-Allah tabarakallah. Aqilha wa tawakkal. I'timad Allah Taala kena tinggi. Nabi sallallahu ajar, maka dengan tawakal inilah Allah Taala berserahkan Nabi bina negara daulah muslimah yang akan dibina di Al-Madinah Al-Munawwarah hanya beberapa hari je lagi. Nabi keluar 1 sampai di Madinah 8. Berapa hari? Beza sikit. Yang ketiga, kita umat Islam walaupun ditindas, walaupun diganyang, walaupun dibuat oleh kuasa-kuasa besar dunia, tapi kita letak di hadapan kita al-fa'l, letak suatu al-amal was-siqah, satu kemenangan pasti kita dapat. Kita kata kalau tak ada kita, anak kita mesti kita menang. Islam mesti duduk di hadapan, maka kita letak. Kalau tuan-tuan hari ni, kalau kita tengok keadaan umat Islam dengan keadaan kecanggihan kuasa-kuasa barat, kecanggihan apa ni tentera Israel ya kita kata. Tak ingat lawan dah. Tapi dalam video tengok masya-Allah Israel pegang senjata begini. Anak Palestin ambil batu gitu kepala dia. Boleh. Lari kawan tu. Nak kata apa? Allah Taala beri perasaan takut pertolongan Allah Taala. Waktu Surakah kejar Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bila jeluh kali yang kedua Surakah kata, "Ya Muhammad, berhenti." Nabi kata, "Abu Bakar, berhenti." Abu Bakar kata, "Dia nak kejar kita tu. Tengok tu siap dengan alat-alat senjata, dengan panahnya, dengan Nabi kata berhenti, dia minta berhenti. Bila berhenti, masya-Allah, Surakah mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bawa kertas. Minta tulis sikit. Tulis akuan bahawa Surakah ini aman. Subhanallah. Mu kejar aku, mu minta aman dengan aku. Pasal apa? Patut kita minta dengan dia keamanan. Mu lepas ni jangan kejar aku dah. Lah, dia minta keamanan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Islam menang nanti. Kemudian Nabi kata, "Ya Surakah, ka'anni bika ya Surakah talbasu siwarai Kisra." Nabi kata, "Surakah, aku terbayang-bayang di mata aku ni suatu hari nanti mu akan pakai gelang yang dipakai oleh Kisra." Siapa dia Kisra? Kuasa besar Parsi di zaman itu. Negara yang paling hebat, Rom dengan Parsi. Kalau kita hari ni siapa dia lah kuasa besar dunia hari ni. Dulu Rusia dengan Amerika ada. Sekarang ni siapa dia lah. Yang penting kuasa besar dunia. Nabi kata, "Surakah, apa perasaanmu? Aku nampak mu pakai gelang yang dipakai oleh Kisra." Surakah kata, "Kisra anu Syarwan." Nak pasti, Kisra kau Kisra mana ni? Takut tak ngulu kapur dia. Nabi kata, Kisra Parsi. Kejut Surakah. Masya Allah tabarakallah. Naklah dalam pasal itulah orang tak dikata Nabi ni pelarian ni orang kecuk buruk. Nabi tak. Nabi pergi dengan nama hijrah. Karena ada kata Nabi pelarian, kita minta tolong dia betul balik. Tolong betul balik. Orang tak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pelarian, kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Lain makna pelarian dengan hijrah, kan? Baik. Yang keempat, hirs
Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam sangat mengambil berat tentang teman. As-suhbah dia panggil. Teman kita kena ada dalam hidup kita ni, teman rapat. Orang yang kita boleh percaya, sebagaimana kita sayang kepada dia, dia sayang kepada kita, kita tak mahu dia kena duri, dia tak mahu kita kena duri, itu dia panggil as-suhbah as-sadiqah, persahabatan yang betul-betul mantap. Kita tahu lagi kita sahabat dengan orang ni, dalam hati dia suka tak suka, kita gembira ke tidak. Boleh jadi depan muka kita, oh masya-Allah, terbaik awak, saya happy bersahabat dengan awak. Dah dia tak tahu apa yang dia buat, bergelora di hidup dia, tengok kita gembira, tak tahu kan. Maka Nabi SAW duduk di Mekah, bersahabat dia dengan siapa? Sayyidina Abu Bakar. Nabi keluar ke Taif, siapa dia ikut dia? Zaid. Mesti ada peneman. Maka Nabi kita SAW telah buat satu kaedah yang besar, asy-syaitanu ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Syaitan suka kalau orang jalan seorang dia. Jalan dua, jauh sikit syaitan. Tiga, sepatutnya. Sebab bila kita jalan seorang, ada benda-benda yang tak baik, mudah yang kita nak buat. Tak ada orang ni. Pasal itulah bila kita travel, musafir, nak pergi luar negeri, nak pergi mana, jangan pergi seorang. Dari sudut kesihatan pun bahaya. Zaman sekarang ni orang mati mengejut. Nah, kabar-kabar kena attack jantung situ, pakai rebah nunggu, tak ada siapa nak cara. Tak tahu mati. Kedutaan pula mari cari orang. Tapi dari sudut perjalanan kita, bila seorang mudah nak terjebak dengan benda tak baik. Berhenti sini dulu tengok apa salahnya. Nak di Malaysia nya tangkap dia pejabat agama. Dah. Ni yang katanya ada juga warga-warga hak panjang umur dah pun. Nak joget lagi buat dia, masya-Allah tabarakallah. Nasib baiklah pejabat agama cepat pergi. Kalau tidak nyanyi kita. Pertabalah baru orang sibuk ma'al hijrah, boleh anugerah kita, boleh anugerah juga, anugerah ma'al hijrah juga. Hijrah na'udzubillah. Ini bimbang. Maka Nabi kita anjurkan sunnah kalau nak musafir, Nabi suruh jalan paling tidak kita jalan 2 orang, comel 3 orang. Sebab kalau 2 orang mudah lagi nak besi. Kita pergi situ. Beres ya. 3 orang belum tentu yang ketiga join sekali. Jangan weh, kita ingat ke mati, sekurang-kurangnya ada pengimbang tengah jalan. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia suka, maka kita nak cari sahabat yang setia dalam hidup kita, biar mesti ada teman-teman rapat. Bila kita lalai leka, dia boleh tegur. Kenapa? Nampak tak? Jarang ada di masjid tu. Ada orang tanya, kenapa majlis ilmu tak apa ikut dah ni? Tak. Dia kata saya ikut online. Tuan-tuan kena ingat, online tak sama dengan duduk dalam majlis ilmu di masjid. Saya dah hurai panjang. Cuma daripada tak pergi dengan langsung, online itu baik juga daripada tak pergi kan. Sama. Terutama sekali ini mazhab PKP dia panggil ni. Orang nak pergi masjid tak boleh. Dia alhamdulillah ada channel lain. Tu imam mengajar seorang dia atas masjid. Pas subuh. Orang pakai ikut, alhamdulillah ada peluang. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memilih siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar bila Nabi kata dia kata as-suhbat, kan Nabi rumah dia kita tengah hari tadi. Dia kata as-suhbatu ya Rasulullah. Saya ikut Nabi. Saya teman Nabi. Nabi kata na'am. Menangis Sayyidina Abu Bakar, kata dia anak dia, aku tak tengok lagi orang tua menangis gembira lebih daripada tangisan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sangat gembira dia sebab boleh menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penting dalam hidup kita ni biar ada as-suhbah, ada sahabat-sahabat. Ada orang cakap tu lah ustaz, bila kita buat geruk nak suruh masuk ustaz dalam geruk ni, nak suruh jadi sahabat yang baik. Masalah dia masuk ustaz, dia pula jadi ustaz. Ya, dia masuk ustaz ni, masuk email dalam masjid. Bila orang tanya hukum, dia jawab dulu pada email lagi. Masuk ustaz, baik ustaz keluar. Yang kelima, kita ambil ringkas ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia panggil al-qaidul qudwah. Nabi kita menjadi pemimpin yang diikuti, dicontohi. Hak dia suruh, dia akan buat. Dia larang, dia tak akan buat. Kita bimbang hari ni, dia panggil istilah kepimpinan melalui tauladan. Tapi nak cari siapa dia yang boleh buat tauladan, payah kita. Maka Nabi SAW bila dia nak hijrah, Allah kata mu jalan sendiri, cari unta, cari guide, cari pembantu. Sayyidina Abu Bakar cari pembantu dia Amir bin Fuhairah, cari guide dia Abdullah bin Uraiqid,
supaya bawa Nabi. 2 ekor unta. Tuan-tuan ingat waktu nak pergi ke Isra Mi'raj, Nabi kita naik apa? Naik burak. Adakah malam tu, malam Isra, rumah Nabi dikepung untuk dibunuh? Jawabnya tak ada. Patutnya malam nak kena bunuh ni lah, burak mari ambil dah parking depan tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cepat Rasulullah, nu Abu Jahal nak mari dah nu. Abu Jahal tengah dak asal pedai nak mari. Cepat ni. Ya. Abu Jahal mari, Nabi dak atas burak begini. Bye. Hak wana ke. Wa assalamah kalau bahasa Arab ke. Nabi paksa kena jalan, maka dia kata itulah tariq, jalan perjuangan tidak mudah. Kalau tuan-tuan rasa nak berjuang membela Islam, kita kata kalau nak relax-relax bukan tempat dia situ. Kita nak mujahadatun nafsi, nak lawan nafsu kita tidak mudah. Tokoh ulama mengatakan jakabatu nafsi 20 aman, aku lawan nafsu aku 20 tahun barulah nafsu dengar kata. Kita lah ni duk main tak berlawan mana ni, duk main badi benda kalah je dah. Malam lawan pukul 5 pagi bangun tahajud. Malam ni nyerembah dia tak bangun paksa dah. Semai subuh tak ada. Dia kata apa? Kabat tu lawan. Maka Allah Taala tak hantar burak mari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi contoh bahawa perjuangan ini perlu kepada susah, perlu kepada pengorbanan, perlu kepada segala perkara, barulah kita rasa oh tidak senang nak sampai kepada apa ni, kepada kemenangan. Yang keenam, dalam perjalanan Nabi SAW dia jumpa seorang sahabat nama dia Buraidah. Tanda tuan-tuan, Buraidah ibnul Husayb al-Aslami daripada Bani Aslam. Panjang cerita ni, rasa kita cerita lain kali tentang Buraidah ni, sebab tuan-tuan jarang dengar cerita Buraidah ni, tapi kalau cerita Suraqah selalu dengar. Buraidah ni radhiyallahu anhu, Nabi jumpa dekat Qura Al-Ghamim, tengah jalan nak pergi Madinah, jumpa dengan Buraidah. Bersama dengan Buraidah ni ada 80 orang. Nabi panggil dia, duduk cakap, kemukakan Islam kepada Buraidah. Masya Allah tabarakallah, aslama Buraidah waman ma'hu, Islamnya Buraidah bersama dengan kabilah dia. Maka di sini para ulama katakan ad-da'watu fi kulli makani wa zaman, pendakwah tak boleh letak jawatan. Saya oleh kerana saya nak cuti ni, jawatan saya sebagai pendakwah tak boleh. Ni kadang-kadang kita ni guru agama di sekolah ke, di pejabat, bila pergi balasah, pergi masjid, ustaz ceramah sikit, saya tugas saya di sekolah ya. Tidak begitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana ada orang halau mikrofon, bismillah, tawakkal Allah. Nabi kita tengah kejar, dihalau oleh Quraisy, dikejar oleh Suraqah, sempat lagi Nabi kita dakwah Buraidah ibn Husayb al-Aslami. Islamnya Buraidah ni seorang yang berani, orang kedabeh. Masya Allah tabarakallah, dia sempat berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 16 kali peperangan. Buraidah, maknanya Nabi mengambil peluang yang besar, mengambil kesempatan, tidak kata ni waktu kita rehat ni, tak usah duduk memikir kena dakwah lah, kita kena kira. Sahabat saya, dia naik kapal terbang nak pergi ke Kuala Lumpur. Sebelah dia orang putih duduk, Mak Saleh. Dia kata aku cakap dengan dia sambil-sambil minum air, turunkan kapal terbang, Mak Saleh tu culik mata, dia marah. Dia kata, wahai, kenapa sepanjang aku duduk di Malaysia tak ada siapa cerita kepada aku tentang Islam? Kenapa? Dia duduk marah kawan tu. Hari ni aku nak balik dah ni, barang-barang semua angkat, habis dah kontrak dia di Malaysia. Dia kata kalau lama dulu orang cerita tentang Islam, boleh jadi aku sudah jadi orang Islam hari ni. Kita kata Masya Allah tabarakallah. Ambil peluang tuan-tuan. Kita duduk di kedai kopi ke mana, tengok orang tak semaya, dia duduk meja dia. Makan dah nasi? Dah lagi. Dah nasi tu. Nak lauk ke apa? Ada. Dia kita bayar dia dengar kata kita. Terbayar dia lauk, bayar dia nasi. Mana ke dah? Nasihat dia. InsyaAllah kita ni sebagai seorang Islam kena buat baik kau kan. Orang yang ada duit kena bagi sedekah. Maka kerja kita ni nak mati tak lama. Sebut ajak dia pergi masjid, ajak dia semaya. Mudah-mudahan Allah Taala terbuka rahsia, terbuka hati dia dengan sebab kita mana tahu.
Kalau rasa payah kak, ni nombor telefon saya ni. Nak ajak makan teh boleh bila pula, telefon. Dia telefon sekali ni, kita tak ajak makan teh dah, kita pergi masjid dah dia je. Maknanya perangkap tu kena ada. Baik, yang ketujuh, bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah membuat satu persiapan yang rapi untuk berdakwah, untuk beramal. Tengok, dia semua benda dia akan tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata dia nak tolong Nabi bila senang, tak. Senang ke susah, isu dakwah Islam ni tak boleh kita kata oh saya busy ni hari ni tak boleh nak. Tak sedap cakap. Senang ke sibuk. Itu kadang-kadang orang ajak kita pergi jalan-jalan atas bukit dah. Sambil-sambil nak pergi, sempat lagi cari kawan-kawan atur dulu ceramah sini. Siapa anak-anak kata, ni mari ceramah kau, mari nak jalan, kata dua-dua sekali. Pendakwah ni tak ada arti dia mari berehat atas bukit, kita ceramah atas bukit. Berehat di pula, ceramah di pula, apa masalah kita dah? Jalan. Mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sentiasa bersiap sedia untuk memberi sumbangan dia bila je Nabi panggil, tengah hari, malam, siang, tak kira. Ketika Nabi dicekik di Mekah, yang orang cekik tekak Nabi, orang kata Abu Bakar, sahibuka, kawanmu kena kena. Abu Bakar berlari ke masjid, dia pegang tangan Quraisy, tarik, dia kata ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Mu nak bunuh dia sebab dia kata Tuhan dia Allah. Orang ni kalau tengah ngenak orang, kalau orang mari jekoh, kejut juga. Sekurang-kurangnya lepaslah tekak Nabi tu daripada dicekik oleh Quraisy. Kita kena sedia. Nampak orang kaca, bagi. Jangan duduk tunggu nanti dulu. Dah, klik pakai tali pinggang hitam dulu, tak ada mari. Pakai gomo selalu jangan ketika tu. Yang ke-8, betapa sayangnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan sebelum masuk gua, Abu Bakar kata jangan masuk Rasulullah, saya masuk dulu. Dia bimbang takut ada benda-benda jeki kala, ada ular, biar kena aku, jangan kena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu berjalan nak pergi Madinah, Sayyidina Abu Bakar sekali duduk depan, sekali duduk belakang. Unta dia. Nabi kata, "Lish, kenapa Abu Bakar?" Dia kata, "Aku teringat ada musuh depan, aku duduk depan. Takut mari panuh kau apa dia depan. Aku teringat orang kejar belakang, aku duduk belakang." Begitulah keadaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, asyik duduk mengira saja. Maka Abu Bakar telah memberi pengorbanan yang sepenuhnya kepada Islam. Kita hari ni kita letak untuk Islam ni banyak mana yang kita boleh buat, kita buatlah. Jangan duduk memikir banyak. Kemudian dari sudut harta benda, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika nak musafir, nak pergi hijrah, dia bawa duit 5,000 dirham. Letak dalam kandi dia bawa, dia kata ini bekalan apa-apa jadi tengah jalan. Kalau salah huta dia mati boleh beli lain. Yang pentingnya dia tak mau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhenti di tengah jalan begitu saja, bawa bekalan. Dan dia telah memberi nafkah di Mekah saja 30,000 dirham fi sabilillah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah memerdekakan, dalam riwayat kata 9 orang hamba yang diseksa, yang diazab di mana? Di Mekah oleh pembesar-pembesar Quraisy. Bilal dan beberapa orang lagi yang telah dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga Allah Taala turun ayat Quran surah Al-Lail ayat 17, wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil 'ala wa la sawfa yarda. Allahu akbar. Tuhan kata Sayyidina Abu Bakar ni Allah Taala jauhkan dia daripada api neraka. Sebab apa? Yu'ti malahu, harta benda dia semua fi sabilillah. Mana ada orang berani seperti Sayyidina Abu Bakar pergi jumpa Nabi nak serah semua harta dia fi sabilillah? Tak berani. Tapi Sayyidina Abu Bakar boleh buat. Itu di antara keyakinan yang tinggi. Kemudian yang terakhir iaitu para pendakwah. Kita semua yang punya kesedaran ini, kita mesti libatkan dalam gerak kerja dakwah kita. Ahli keluarga kita, isteri kena libat, anak-anak kena libat, laki-laki dengan perempuan. Jangan kita duduk main kita seorang aja ahli masjid, anak kita tidak terlibat. Oh, saya ni JK masjid berpuluh tahun dah ustaz. Bukan masjid ni. Jangan marah JK pula. Lama kena pakoh kau ustaz mak dia tak sihat dah dia kata. Anak-anak kita mari ke tak? Patutnya kita kena buat lajnah pemuda-pemuda masjid. Siapa dia? Anak saya. Beri nama untuk email. Anak saya. Tidak ketua pemuda apa? AJK pemuda.
Alik muslimah, jangan lupa isteri saya salah seorang daripada volunteer yang duduk situ. Libat. Ini kita yang mari. Kalau hak muslimah dia seorang yang mari, suami dia pun tak mari juga. Lah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia telah melibatkan semua keluarga dia dalam peristiwa hijrah ni. Masya-Allah tabarakallah. Anak dia kan Abdullah sebagai pengintip. Tengah hari dia duduk Mekah. Dengar Quraisy kata apa? Malas niat-niat dia naik bukit bagi laporan. Masa tu SMS tak ada. WhatsApp tidak ada. Kalau ada kita boleh WhatsApp naik bagi tahu sekian-sekian Quraisy telah buat perancangan. Anak kata apa? Pembantu dia bawa kambing. Nak hilang ke tapak kaki. Kambing, orang nampak tapak kaki kambing, tak ada tapak kaki dia. Masya-Allah tabarakallah. Anak perempuan dia siapa dia ni? Asma radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Sayyidina Abu Bakar nak berjalan, dia bawa bekal siap, siapa-siapa dekat unta, tak ada tempat nak sakut tali, tak ada, dia belah kain dia ni. Ambil sebagai perangkat kain, kerana tu Asma dikenal dengan nama Zatun Nitaqain, orang yang punya dua kain. Dia belah sebelah buat ikat tali, sebelah lagi buat ikat dia. Kita kata masya-Allah. Ini penglibatan kita dalam keluarga ni cukup besar. Kerana itu saya kempen salah satu daripada tajuk kita baru ni, tajuk dia masuk syurga sekeluarga. Kalau tanya sini tuan-tuan, kita nak pergi syurga, semua akan jawab nak pergi belaka. Betul tak? Nak pergi berapa orang? Jawab dia. Semua nak pergi. Soalan yang ketiga boleh tanya ke tak boleh tanya? Boleh. Waktu pergi masjid berapa orang? Tak saya jawab dah lah. Waktu pergi ngaji berapa orang? Waktu pergi kuliah berapa orang? Waktu kerja tak. Saya seorang dah. Macam mana kita dakwah nak pergi semua? Waktu nak pergi syurga semua sekali, waktu buat kerja, waktu ibadat kita seorang, kita kata itu satu perbincangan. Maka durusul hijrah, kita belajar daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pentingnya penglibatan kita dengan keluarga kita biar terlibat semua dalam kerja-kerja dakwah insya-Allah. Kata dia orang, tilka asyaratun kamilah, cukuplah 10 yang genap. Durus al-mustafadatu min al-hijratin nabawiyah. 10 perkara yang kita dapat daripada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kalau nak panjang lagi pergi tengok dalam satu kuliah saya, tajuk dia Fiqh Sirah Hijrah. Ana baca sebuah kitab, tuan-tuan boleh baca siapa, ada 8 siri kuliah yang begitu panjang, tapi kita rumuskan di sini 10 perkara. Kita kata alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dapat berhijrah dengan ke jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang ditunjuk oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan lain-lain sahabat dalam peristiwa yang besar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.